Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang saya hormati Dr. Anwar Ahmad dan seterusnya rakan-rakan sekalian. Ikuti perkongsian micro teaching sejarah dari saya. Berikut adalah rancangan pengajaran harian yang saya sediakan yang akan melibatkan murid untuk mempelajari SK Sarawak dan Sabah dan SP iaitu berkaitan dengan kegiatan masyarakat Sarawak dan Sabah serta usaha memanfaatkan sumber alam. Jadi murid-murid akan dilibatkan dengan aktiviti menonton video, aktiviti lengat, show and tell, sumbang saran dan juga menjawab soalan Google Form dan diakhiri oleh rumusan. Berikut saya sertakan langkah-langkah pelaksanaan secara terperinci ya tentang pengajaran dan pemudacaraan ini, iaitu dimulakan dengan set instruksi, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima dan diakhiri dengan perumusan. Bolehkah kamu menjelaskan ya berdasarkan gambar A, B dan C tadi itu apakah kegiatan ekonomi masyarakat atau orang yang tinggal di kawasan tersebut? Okey, kita mula dengan gambar A. Ada idea? Pada pendapat saya, kalau gambar A ni mungkin kegiatan ekonomi perikanan lah mungkin, tangkap ikan. Ya, menangkap ikan, perikanan. Lagi? Cikgu, kalau saya pula, saya rasa perdagangan pun sesuai dengan mengutip hasil laut. Ya, mengutip hasil laut. Okey, sebab dia bukan di laut ni bukan ikan saja kan, dia ada banyak hasil yang lain lagi kan. Okey, mungkin semasa kamu belajar sebelum ni, okey, tentang Kesultanan Melayu Melaka, jadi wujud kegiatan perdagangan kan. Jadi kita tahu biasanya laut ni dikaitkan dengan kegiatan perdagangan ya. Okey, terima kasih Najwa, Farish. Okey, seterusnya kita lihat pula gambar B. Okey, bagi masyarakat atau orang-orang yang tinggal di kawasan B ni, kamu rasa apakah kegiatan yang mereka jalankan? Saya rasa kalau gambar B disebabkan kawasan mereka dekat lembah sungai, saya rasa mereka melakukan aktiviti penanaman. Mereka melakukan aktiviti penanaman. Biasanya tanam apa tu Irfan? Tanam padi kali cikgu. Tanam padi. Okey, ya biasanya di lembah sungai ni, lembah sungai ni tanah dia subur kan. Jadi biasanya orang menanam padi ya. Itu salah satulah kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Ada lagi kegiatan yang boleh dijalankan? Kalau ada sungai, apa kegiatan yang boleh dijalankan yang berkaitan dengan sungai itu sendiri? Tanam buah-buahan, cikgu? Maksudnya itu masih di darat kan, menanam buah-buahan. Tapi kalau yang di sungai itu sendiri? Kalau tadi Najwa cakap mengutip hasil laut. Kalau di sungai, kita boleh kaitkan dengan mengutip apa? Hasil sungai lah kan? Ya. Okey, kemudian gambar C. Ni gambar C ni, kalau siapa yang pernah pergi Ranau, mesti kamu boleh jelaskan apakah kegiatan ekonomi masyarakat di sana? Pada pendapat saya, cikgu, kalau gambar sini dia punya kegiatan ekonomi yang paling giat ni penternakan lah, ternak lembu, ternak kambing. Ternak lembu, kambing. Kan kita pernah juga melawat kawasan ni. Kalau kita pergi sana ada yang kawasan penternakan lembu tu kan, kalau di Ranau tu kan. Okay, dan satu lagi penanaman pula, apa yang ditanam biasanya di kawasan tanah tinggi ni? Teh. Itu teh di Cameron Highland kan. Tapi kalau yang di kawasan Ranau tu sendiri? Sayur-sayuran. Ya, sayuran ya. Orang kalau pergi ke Ranau atau melalui kawasan ni mesti beli sayuran. Baiklah, jadikan kelas sebenarnya topik yang kita akan belajar pada malam ni adalah berkaitan dengan 3 lokasi ini ya, iaitu kawasan pesisir pantai, kawasan lembah sungai dan juga kawasan pedalaman, iaitu berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dan Sabah. Okay, jadi kita tengok di sini yang seterusnya cikgu akan kongsikan kepada kamu sedikit video yang menerangkan tentang topik ini. Jadi semua sudah sedia? Sedia, cikgu.
Okey, Sudah, jadi cikgu harap ada Sedap, catatannya cikgu. ya, sebab nanti aktiviti yang seterusnya ada kaitan dengan apa yang kamu akan saksikan sebentar lagi ya. Okay, cikgu. Okey. Kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dan Sabah. Kedudukan dan tempat tinggal masyarakat di Sarawak dan Sabah mempengaruhi kegiatan harian mereka. Oleh itu, bentuk muka bumi di Sarawak dan Sabah dapat dibahagikan kepada 3 kawasan, iaitu pedalaman, muara sungai atau lembah sungai, dan pesisir pantai. Kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak. Yang pertama, masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman. Kegiatan mereka ialah mengutip hasil hutan, memburu haiwan liar, dan menanam padi. Masyarakat yang tinggal di pedalaman terdiri daripada kaum Kenya, Iban, Penan, Kayan, Kelabit, dan Punan. Selain itu, masyarakat yang tinggal di kawasan lembah sungai, kegiatan mereka ialah menanam padi serta menanam buah-buahan dan sayur-sayuran yang dijalankan oleh kaum Melayu, Iban, Bisaya, Melanau, dan Bidayu. Seterusnya, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kegiatannya ialah perdagangan, menangkap ikan, membuat perahu, dan perusahaan sagu yang dijalankan oleh kaum Melayu, Kedayan, dan Melanau. Kegiatan ekonomi masyarakat Sabah pula adalah masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman. Kegiatan mereka ialah mengutip hasil hutan, menanam padi, dan mengutip sarang burung yang dijalankan oleh kaum Murut. Selain itu, masyarakat yang tinggal di kawasan lembah sungai, kegiatan mereka ialah menanam padi serta menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Itulah dia tadi penerangan ringkas berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dan Sabah, yang mana kegiatan mereka ini terbahagi kepada mengikut lokasi di mana mereka tinggal ya. Maksudnya kalau di kawasan pedalaman dengan bentuk muka bumi, dengan sumber-sumber alam yang ada di kawasan tersebut, mereka gunakan sebaiknya ya untuk menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Jadi berdasarkan apa yang telah kamu tonton sebentar tadi, cikgu mahu kamu melengkapkan lukisan asas yang cikgu telah kongsikan dalam kumpulan pembelajaran kamu di Telegram, yang mana cikgu mahu kamu membuat lakaran atau melukis melengkapkan gambar asas yang cikgu bagi, yang ini gambar asas kan. Cuba kamu lengkapkan dengan kegiatan manusia ya, kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat di kawasan pedalaman, lembah sungai dan juga pesisir pantai. Baiklah murid-murid, masa yang cikgu beri 8 minit sudah pun berlalu. Jadi cikgu mahu semua murid-murid memberi fokus ya. Cikgu sudah kumpul hasil kerja kamu dan cikgu share di sini. Jadi cikgu minta orang-orang yang lukisan dia cikgu tunjukkan tu cuba buat penerangan lah ya berkaitan dengan gambaran yang kamu buat pada lukisan asas ini ya. Okey, jadi kita lihat dua lukisan yang pertama. Okey, kalau cikgu tidak silap, lukisan pertama dibuat oleh Irfan dan yang kedua oleh Farish. Jadi siapa yang mau mula dulu ni menerangkan lukisan ni? Saya dulu lah cikgu, boleh? Okey, Irfan ya? Okey Irfan, silakan. Jadi apa yang saya gambarkan tadi, yang pertama di pedalaman adalah masyarakat di sana akan memburu haiwan. Jadi haiwan yang mereka buru ni adalah seperti rusa di kawasan pedalaman lah untuk makanan mereka. Terus mereka juga akan mengutip hasil hutan ya, yang ada di Sabah dan Sarawak. Okey, baiklah. Yang seterusnya Irfan. Okey. Yang seterusnya di kawasan lembah sungai pula,
aktiviti utama mereka lakukan di sana adalah penanaman padi. Penanaman padi. Ya, Sebab di betul. kawasan lembah sungai ini tanah dia adalah subur. Ya. Betul. Terusnya, Yang ni apa nih Irfan? Yang ada di sini? Oh, itu saya gambarkan tadi adalah sebagai menanam buah-buahan. Okey, menanam buah-buahan lagi. Ini yang buah-buahan kan? Cikgu rasa ini buah-buahan kan? Yang ni? Ya, itu adalah sayur-sayuran. Ya, jadi masyarakat di Lembah Sungai ini menanamlah, kegiatan utama mereka menanam ya, buah-buahan, sayur-sayuran dan juga padi. So yang ini ada haiwan ni? Oh, yang haiwan tu memburu lah cikgu. Memburu di kawasan pedalaman kan? Ya, di kawasan pedalaman. Di kawasan pedalaman ya. Okey. Sebenarnya kalau di kawasan ni adakah juga kegiatan yang berkaitan dengan haiwan di kawasan Lembah Sungai? Saya rasa ada cikgu. Apa dia? Apa dia? Kawan-kawan lain? Ya. Far boleh tolong Farish? Boleh, kalau di Lembah Sungai ni tangkap ikan pun boleh juga di Lembah Sungai. Lembah Sungai kan menangkap ikan kan, mengutip hasil sungai kan. Okay, cuma cikgu nampak di sini haiwan dia tu macam di kawasan Lembah Sungai. Jadi biasanya kalau di kawasan Lembah Sungai ni ada juga masyarakat yang dikaitkan dengan kegiatan menternak haiwan kan. Okey, Irfan, boleh teruskan yang di kawasan pesisir pantai? Yang di kawasan pesisir pantai, mereka akan aktiviti utama mereka adalah perikanan ataupun perdagangan. Okey, menangkap ikan dan juga kegiatan perdagangan ya. Okey, baiklah. Terima kasih Irfan. Jadi boleh kita teruskan kepada lukisan yang berikutnya. Farish, silakan. Boleh cikgu. Okey, apa yang saya lukis ni saya bahagikan kawasan ni kepada 3 bahagian. Yang pertama bahagian pedalaman, bahagian pesisir pantai dan juga muara sungai lah. Okey, yang pertama sekali saya fokuskan kepada bahagian pedalaman dulu. Di bahagian pedalaman ni kegiatan ekonomi yang giat yang pertama bagi saya adalah mengutip hasil hutan lah. Tidak bukan sebagai contoh itulah mengutip buah-buahan. Okey, selain tu saya pergi ke muara sungai lah. Muara sungai ni muara sungai ni memandangkan DP tanah di kawasan muara sungai ni subur kerana pengaliran air di dalam tanah tu sangat baik. Jadi kegiatan ekonomi yang paling sesuai bagi saya adalah menanam padi lah. Menanam padi sebagai sumber makanan lah kepada orang-orang setempat lah. Selain itu juga boleh juga kita menjalankan aktiviti penternakan lah sebab sumber air itu mencukupi. Jadi haiwan-haiwan boleh menggunakan air-air di pesisir sungai itu untuk dijadikan sebagai minuman dorang lah. Dan akhir sekali di pesisir pantai. Di pesisir pantai ni aktiviti perikanan lah yang paling sesuai. Sebenarnya di bawah sebelah kanan tu saya ada lukis jeti tapi lukisan dia tidak habis lah. Sebabnya ada aktiviti perdagangan. Ada aktiviti perdagangan di sana. Ya, maksudnya jeti itu pun dilambangkan sebagai kegiatan perdagangan ya Farish ya. Okey, terima kasih Faris ya. Jadi kita teruskan kepada yang berikutnya. Yang ini lukisan Priscilla. Jadi sekarang ni cikgu mau cikgu ada share link kepada kamu tu. Cuba kamu klik link itu dan cikgu minta kamu menyenaraikan ya sumber alam yang boleh dimanfaatkan. Inilah hasilnya ya. Sumber yang boleh dimanfaatkan yang telah disenaraikan oleh kamu. Jadi kalau kita lihat di sini kan sumber yang paling utama ya semua orang mungkin meletakkan sebagai pilihan dalam menyenaraikan sumber tu ialah biji timah ya. Okey, selain biji timah apa dia? Yang ketara di situ. Ikan. Ikan juga. Ikan. Ikan. Adakah ikan tu yang kedua terbanyak kalau saiz tulisan tu gitu? Apa? Sungai. Kan sungai pun besar kan? Okay, maksudnya ramai yang meletakkan sungai itu sebagai sumber yang boleh dimanfaatkan. Sebagai sumber yang boleh dimanfaatkan.
Okey, jadi apa yang cikgu mau, okey, berdasarkan sumber-sumber utama macam biji timah, sungai, macam kayu balak, okey. Okey, itu adalah sumber. Ada juga yang bagi yang macam contoh rempah ratus, hasil hutan. Okey, jadi cikgu mau berdasarkan biji timah, sungai, kayu balak, ya. Mungkin kamu boleh jelaskan ya, pilih satu sumber tu, bagaimanakah sumber tersebut boleh dimanfaatkan, digunakan dalam kehidupan kita seharian yang memberi, macam contoh kalau hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi, bagaimana sumber ni boleh memberi pulangan atau pendapatan atau memberi manfaat dalam kehidupan kita. Okay, ada yang mau cuba? Saya mau cuba cikgu, boleh? Okay, Irfan boleh. Okay, kalau yang saya pilih lah, sumber yang boleh dimanfaatkan, saya pilih adalah kayu balak. Kenapa kayu balak? Saya terfikir bahawa kalau kayu balak ni kan masyarakat di pesisir pantai, mereka memerlukan satu pengangkutan untuk memancingkan, untuk melakukan aktiviti perikanan. Jadi kayu balak akan digunakan untuk membuat perahu mereka. Okay. Ya. Perahu. Lagi. Terus kayu balak ni juga boleh digunakan untuk membina rumah-rumah. Ya. Okay, membina rumah kan, kediaman. Okay, lagi. Selain itu, ada idea atau kawan-kawan yang lain? Kalau kayu balak ni selain membuat perahu, rumah? Kalau pendapat saya pula cikgu, kayu balak ni yang paling sesuai kita buat craft tangan lah cikgu. Craft tangan, okey. Lagi? Cikgu. Craft tangan, mungkin kalau craft tangan ni sisa dia lah kan, kalau yang untuk rumah ni yang papan, yang dijadikan papan ya, untuk membuat kapal ya, lagi ataupun craft tangan ni, okey, satu lagi cikgu tambah sini lah, perabot kan, perabot daripada kayu ya. Okey, baiklah, terima kasih Irfan, kayu balak. Okey, silakan Farish. Silakan Farish. Ya. Okey, jadi iktibar yang saya dapat perolehi berdasarkan topik yang kita bincangkan dan kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama sekali, saya dapat mempelajarilah dengan lebih mendalam mengenai kegiatan ekonomi masyarakat Sabah dan Sarawak lah sebagai contoh. Tadi yang kita bincangkan lah, kita bagikan daripada tiga kawasan, itu pesisir pantai, muara sungai dan juga pedalaman. Saya dapat mempelajarilah setiap kawasan itu mereka mempunyai kegiatan ekonomi yang spesifik lah. Selain itu juga saya juga dapat mengambil iktibar bahwasanya alam sekitar ni merupakan satu kurniaan Tuhan yang sangat penting kepada masyarakat Sabah dan Sarawak inilah. Bukan saja pada masyarakat Sabah dan Sarawak, malahan pada seluruh masyarakat di seluruh dunia ini sangat penting untuk untuk terus mengharungi kehidupan ni lah, dapat membantu manusia lah dari segi dari segi kegiatan seharian mereka lah. Jadi saya berharap lah supaya generasi muda dapat mencontohi dan juga meneruskan apa yang telah diusahakan oleh orang-orang terdahulu dan mereka dapat memanfaatkanlah sumber-sumber alam yang telah disediakan oleh Ilahi. Satu lagi lukisan asas sebagai tugasan tambahan yang kamu boleh buat secara santai di rumah, iaitu cikgu mau kamu lakar ya, apakah ya kepentingan sungai ya, bagaimana manusia menjalankan kehidupan mereka di lembah sungai. Jadi cikgu mau kamu gambarkan dengan detail lah ya. Okey, yang seterusnya cikgu mau kamu melengkapkan buku kerja di halaman 99. Itu saja berkaitan dengan topik ini. Boleh semua? Boleh cikgu. Baiklah. Boleh, ya. Masa kita sudah terlebih sedikit, jadi cikgu ucapkan terima kasih atas tumpuan dan juga kerjasama kamu dan juga kesediaan kamu ya dalam memberikan kerjasama untuk menjayakan pembelajaran pada kali ini ya. Jadi kita jumpa lagi next class. Bye bye.